bumi antara keduanya, alam botani, alam lautan, alam angkasa, alam ruh, alam barzah, alam syurga dan semua sekali. Jadi bila baca Alaysa Allah, bukankah Allah itu Maha segala hakim, biahkamil hakimin, kita jawab dalam hati, bala, wa ana ala zalika minasyahidin. Kita jawab dalam hati, bala, wa ana ala zalika minasyahidin. Kemudian kau nak tutup balik lagi, boleh juga. Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu Akbar. Bila habis ayat kita baca ayat lazim daripada wadduha, dalam pandangan Imam Syafi'i, elok kita baca la ilaha illallah, wallahu Akbar. Sebab tertangguh wahyu, selama itu kita dah ambil 15 hari. Kemudian Nabi tunggu, bila turun pula wadduha, Nabi baca macam tu, la ilaha illallah, wallahu Akbar, tanda gembira. Jadi kita boleh baca ayat lazim, kalau kita habis, kita baca sampai habis. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita dengar Arab dah baca. Tapi dalam hati tadi, Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Kita jawab, bala dalam hati, wa ana ala dhalika minasyahidin. Kemudian kita baca huruf ha. Ha ni ialah halqum. Dua ada ha situ. Alaysa Allahu bi'ah. Jangan bi'ah. Bi'ah. Kamil hakimin. Lepas kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada ha. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Tak mahu Bismillahirrahmanirrahim. Tu ha, tak betul. Jadi anak-anak kita ni sekolah hana, dia ambil apa yang cikgu baca itu oleh yang betul. Dia yang tu. Siapa kita baca tabat. Tabat yada abi lahabin wa tabat. Cucu nak baca. Ni orang nak betul. Dia cikgu ajak aku tu. Dia percaya kat cikgu dia lagi. Tabat yada abi lahabin wa tabat. Dia baca lagu tu. Tak betul lah. Kena tahan dulu baru lepas balik. Jadi alhamdulillah, kita sambung sikit apa yang kita ambil kemarin. Tajuk yang kita ambil kecil ni, Qadiyah Islamiyah, iaitu permasalahan umat Islam masa kini. Permasalahan umat Islam tentang kini, masa kini tentang kepahaman terhadap din Allah atau terhadap Islam itu sendiri. Kemudian cara berdakwah yang kita kena tahu sebab kita duduk sekolah dakwah, kita nak sebut. Tertulis di logo Al-Ulama Warasatul Anbiya, ulama adalah pewaris para anbiya, para nabi. Jadi kita kena tahu sikit permasalahan yang berlaku. Pertama, Ustaz ulang balik, ana ulang balik permasalahan tentang fikri. Tentang kepahaman, tentang fikrah. Kalau sekarang ni orang banyak fikrah dia anut. Macam-macam ideologi yang dia menganut. Fikrah kita ialah Islamiah. Dan tak ada yang lain. Itu yang kita nak kena tahu. Ini tentang permasalahan yang berlaku pada umat Islam. Tentang fikrah Islamiah pun tak jelas. Kemudian di segi siasi. Dia tahu Islam tak ada, dia nak sampai. Tapi di segi siasi, dakwah dia tak nampak juga. Jadi dia boleh sampai dakwah. Tapi pembentukan tidak ada. Itu maksud siasi. Ada tanzim. Kerana sahabat sebut ni, Sayyidina Ali yang dididik oleh Nabi SAW menyebut, Al-haqu bila nizam. Al-haqu makna kebenaran. Bila nizam tak ada tanzim. Yaghlibuhul batilu bin nizam. Akan dikalahkan oleh kejahilan. Dia kalahkan oleh kebatilan yang ada sistem. Orang Tali dia ada sistem dia ada tanzim. Yahudi dia ada tanzim. Kristianisasi ada tanzim. Yang duk sembelih umat Islam yang disebut hari ni yang sembelih umat Islam puluhan ribu disembelih tidak disebut teroris. Yang jadi teroris yang mempertahankan dia ialah umat Islam.
Ini sebab nilai. Ini kita nak lihat. Ini nilai yang dipakai oleh masyarakat kini. 3 kepala besar negara membunuh puluhan ribu umat Islam. Tapi mereka tidak disebut sebagai teroris. Tapi bila umat Islam mempertahankan diri mereka, rumah tangga mereka, kehormatan anak isteri mereka, mereka dipanggil teroris. Bila dapat PhD tentang teroris, apa yang teroris ialah umat Islam lah. Ini nilai. Sebab tu kita kena balik nilai yang standard, iaitu nilai yang didatangkan Allah kepada kita, umat Islam, untuk kebahagiaan hidup dunia, kebahagiaan di alam penantian, dan kebahagiaan di alam akhirat. Jadi kalau fikrah pun tak jelas, kepahaman pun tak jelas, dia jadi macam satu ujung itu, dia kata agama semua sama. Orang Islam pun sebut macam tu, yang bukan Islam pun sebut macam tu. Kita pun ambil nilai yang sama. Agama semua sama. Semua agama mengajak buat baik. Mana boleh nak sama? Satu ajak buat baik, menyembah batu. Dan lain-lain lagi, mana nak boleh sama? Tak boleh sama. Jadi kita dah ambil sikit tu, bahawa pertama umat Islam hilang tasawur. Tentang tasawur fikrah itu sendiri. Terhadap Islam, sebagai adin dia tak dapat benar ni. Yang bersifat sempurna, lengkap, bersepadu dan mencakupi seluruh aspek kehidupan. Dari sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya. Dia tak nampak. Dia boleh sembahyang cukup. Untuk nak tunjuk bahawa Sayyidina Abu Bakar bila dia nak jadi khalifah, ada sebahagian masyarakat Islam dia tidak mahu membayar zakat. Kamu tak bayar zakat, diumumkan peperangan. Kalau zaman Nabi SAW, antum boleh tu'tuna zakah, mengeluarkan zakat, tapi zaman saya kamu tidak keluarkan zakat. Saya akan perangi kamu. Saya nak mak kata mereka mendirikan salah, wahai khalifah Rasulullah. Abu Bakar kata kalau mereka diri salah pun tapi mereka tidak mengeluarkan zakat, saya akan perangi. Sebab sifat Islam syamil kamil, mutakamil, makna bersepadu. Bukan ambil sebahagian tinggal sebahagian, tak boleh. Sebab itu dia beri amaran keras orang yang walaupun dia salah, tapi dia tidak mengeluarkan zakat, dalam kubur lagi dia akan tanggung sesaat. Jadi 2 rukun besar. Sebab itu aqimus salah wa atu zakat tu'naya. Dirikanlah salah, tunaikanlah zakat. Makna bekerja, mencari rezeki yang halal sehingga mampu menyumbang dan memberi zakat kepada daulah yang baru dibina. Kalau kita ni kepada umat Islam yang baru, umat Islam yang miskin, tergolong dalam golongan asal. Jadi dia nampak Islam ni sembahyang puasa, zakat, haji. Dia korang kesadaran untuk kembali memahami. Itu satu lagi saya sebut itu, anda sebut itu. Korang kesadaran untuk memahami Islam. Nak belajar balik tak ada. Kadang-kadang mengaji sekolah menengah sampai mati habis. Korang kesadaran untuk nak kembali memahami Islam, nak belajar, nak mendengar, nak mengaji, nak membaca. Jadi kemudian korang jelas juga bagaimana cara untuk mengembalikan balik umat kepada din yang bersifat sempurna, lengkap, mencakupi, bersepadu, mencakupi semua urusan hidup. Korang lagi dipahami. Sebab tidak semua universiti dia offer tajuk pelajaran ni. Sama ada elektif atau pelajaran yang compulsory untuk suatu jabatan. Tak ada. Kemudian korang dipahami dan dihayati cara untuk mengembalikan umat kepada din. Buat juga. Tapi kurang dipahami. Tak sepatutnya macam tu. Jadi akhirnya dia tidak merasa izzah. Tidak merasa mula menjadi umat Nabi SAW. Kemudian dakwah ni masa part time saja. Masa saya free boleh. Masa saya kat universiti boleh. Bila saya sudah ada anak, saya sudah ada kerja, dakwah terpinggir dari kehidupan. Ataupun ala kadar saja. Kemudian ada lagi pula dakwah secara lepas. Dakwah tidak ada follow up. Ini yang berlaku. Ini yang berlaku. Jadi bagaimana cara nak berdakwah supaya Islam kembali balik, ni lah yang kita duk bincang ni, kita buat sekolah. Yang dah cadang soal lalu, kau tengok al-ulama warasatul anbiya. Tertulis dalam bahasa Arab itu. Jadi macam mana kita nak buat balik ni? Macam mana cara berdakwah supaya Islam kembali dapat dihayati, dipahami dan dihayati.
Jadi, pertama ada beberapa faktor. Pertama, tentang kefahaman Islam yang masalah dia, kena-kena lu dikenali sekadar ibadah, kita tahu. Ni yang masalah yang berlaku dalam kalangan umat Islam, dia faham Islam ni ibadat khusus atau disebut pada syiar. Kita berjuang untuk membangunkan syiar Islam. Bagus. Syiar ni kita nak lahir syiar. Kalau di Mesir macam Nasuh dah itu ulang balik. Kami Islam, dia syiar Islam di Mesir. Tapi yang berjalannya ialah Istiraki Arabi. Umat Islam pergi kat, anda catat adalah pergi dekat kedutaan Arab Mesir. Tunjuk tak setuju dengan tindakan mereka. Mereka sebut, nahnu muslimun. Anak muslim, anak usalli wa asum. Ya, saya Islam sembahyang puasa. Tapi yang lain, orang yang soleh ditangkap, dipenjara, dibunuh. Jadi tentang syiar. Dia nak bangun syiar saja. Kita nak kena faham. Ini faktor dalam umat Islam disebut al-mu'assirat ad-dakhiliyah. Dan minta maaf baru cikgu-cikgu yang baru mungkin dia terkejut tajuk ni. Yang baru datang inilah satu ilmu baru bagi umat Islam sebab tidak di-offer kat mana-mana universiti. Nah, tapi baru dia mesangkat UPM. Kat UPM ada dia ditawarkan keluarga negaraan kat UPM. Kemudian dia offer lagi tasawur Islam. Kat UPM ada tasawur apa? Tasawur dan keluarga negaraan sebab Malaysia berbilang bangsa, agama dan keturunan, etnik apa semua. Asal siapa tuan tanah negara ini, kemudian siapa yang dibawa oleh British masuk sini. Yang akhirnya menimbulkan masalah. Tapi tak boleh buat apalah. Dan mereka semua menjadi rakyat Malaysia. Mereka sama-sama bekerja untuk membangun Malaysia sama-sama kita. Cuma kita nak fahamkan anak-anak sekolah, kita perjuangan kita besar bukanlah setakat ibadat saja mengaji. Tapi lebih itu ialah jihad untuk mengembalikan balik hak kita. Iaitu kita boleh mencari menumpang hidup di tanah air kita sendiri, dapat bekerja. Kita kan ada sijil, jangan mengaji tak ada sijil. Minimum qualification untuk dapat kerja-kerja dengan kerjaan. Dengan mana-mana syarikat swasta, mesti minimum qualification dia ialah SPM. Sebab itu sekolah kita walaupun kita buat mahat tahfiz, kita buat sekolah materi, kita ada sijil SPM, minimum qualification. Kemudian yang mampu tak apalah untuk buat ijazah kedua sampai ketiga dalam dan luar negeri. Tapi ini kita tahu. Jadi tentang kefahaman fikrah Islam dikenali sebagai ibadat khusus. Namanya itulah Islam, itu syiar Islam. Dia ingat itu saja. Ini yang terdapat dalam masyarakat kita. Masyarakat umat Islam bukan saja di Malaysia, di dunia hari ini. Di dunia hari ini. Contoh, lagi sikit lagi kefahaman. Misalnya, solat. Hak individu. Dia solat ni ialah satu ibadat yang Allah jemput Nabi naik ke atas ambil. Satu-satu ibadat yang boleh kita bercakap berhubung dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian memberi kerahatan kepada roh kita. Kemudian kita berhubung dengan Allah, kita ada tempat memohon, tempat berhubung. Sehari 5 kali kita sediakan bekalan. Untuk mengambil bekalan kepada roh kita. Masuk subuh, kita bangun pagi, kita sembahyang, memohon keberkatan hidup. Kita minta kepada Allah. Zuhur, kita solat lagi. 5 waktu. Kurang saja iman kita solat balik untuk tingkatkan balik. Sebab itu solat ni adalah hubungan antara hamba dan Allah. Sebab itu dia bukan sekadar tunduk bangkit jasad saja. Sah rukun bacaan. Tapi ketundukan hati kita kepada Allah. Tubuh badan kita sujud. Anggota kita. Kata syahkun tapi di masa yang sama. Hati kita juga tunduk. Hati kita. Roh kita. Perasaan kita. Kita tunduk kepada Allah selain daripada jasad. Kerana ini adalah hubungan antara hamba dengan Allah. Allah panggil kita, qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku. Kita baca surah Ibrahim, qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah.
Katakanlah wahai Muhammad, ini kasih Allah kepada kita. Kepada hamba-hambaku, tadi status hidup kita di hadapan Allah ialah hamba. Qul li ibadi alladhina amanu yuqimus salah. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, naklah mereka mendirikan solat. Jadi kita solat tak boleh ringan. Sebab itu kita di sekolah, kita mengajak nak kena pastikan kalau budak tak balik, solat zuhur bersama kita. Dan kita solat dengan mereka. Sebab kita pertama ialah guru. Satu lagi yang kita nak kena rasa seboleh-bolehnya. Kecuali kita ada keuzuran. Yang kedua kita da'i. Dan mereka adalah mad'u kita. Kita pendakwah, mereka ada orang yang kena dakwah. Yang kedua kita murabbi. Pendidik, mereka adalah mutarabbi. Orang yang kena didik. Jadi murabbi nak kena baik dengan mutarabbi. Da'i nak kena baik dengan mad'u dia. Jadi budak-budak ini hati masih bersih. Umur ini dia serah kepada kita untuk dididik. Macam mana kita didik dia, macam itulah akan keluarnya nanti. Jadi 6 tahun bersama kita, peluang yang cukup besar. Kerana kita faham tentang dakwah, tentang peranan kita, tentang persekitaran yang berlaku kepada umat Islam di rata dunia. Macam tu. Kemudian kepahaman ni salah masyarakat hari ni, dia ingat solat ni ialah hak sendiri-sendiri. Dia tak tahu meninggalkan solat di segi syarak ialah jarimah. Makna jenayah. Bukan saya mencuri ya, jenayah. Kalau masyarakat kita mencuri jenayah lah. Dibawa ke mahkamah. Tapi dalam syariat Islam, kita orang Islam, kita nak kena faham anak-anak yang kita didik. Supaya mereka lekat solat, meninggalkan solat adalah satu jarimah. Satu jenayah pada syarak. Satu jenayah. Kalau dalam kitab Ibnu Qudamah, kalau tak salah tak, bagaimana dihukum orang-orang yang meninggalkan solat. Dijelaskan, kalau orang tu orang terkenal, macam mana hukum terhadap dia. Supaya dia ada keinsafan dan orang lain melihat. Tapi kita hari ni tak ada, tak semayang tak apa. Kempen orang lain pula, tak semayang tak apa. Saya tak semayang pun senang. Semayang hak individu. Kubur masing-masing. Awak semayang boleh apa? Ini realiti. Ini realiti. Jadi, tambah lagi pula macam anda sebut itu, agama semua sama. Ini orang Kristian yang baru masuk Islam, dia dulu dia ingat macam tu. Dia masuk Islam dulu, dia ingat agama semua sama. Sampai orang yang asal lahir dari rumah ayah ibu seorang Islam pun dia ingat agama semua sama. Islam mengajak kepada kebaikan. Kemudian agama lain pun dia kena ajak kepada kebaikan. Islam melarang minuman keras. Agama lain pun mengajak melarang minuman keras. Itu jawab. Kemudian kita tak ada ilmu, tak ada pengetahuan, kurang ambil perhatian, bila berlaku masalah macam tu kita terjebak. Jadi kita nak bagi kepahaman yang somim, yang sahih kepada anak-anak. Walaupun dia kecil, kita bagi ala kadar dia. Tapi dia tahu. Jadi akhirnya tinggal Islam masuk Kristian itu Ustaz sebut, dan banyak dah berlaku. Dah banyak dah berlaku. Ada yang jadi padri pun ada. Jauh daripada kepahaman yang semestinya dipahami, dihayati. Bahawa Islam itu satu-satunya agama yang benar. Ini kepahaman nak kena ada. Kalau agama semua sama tak betul lah. Islam ialah satu-satunya din, satu-satunya agama yang benar, satu-satunya sistem hidup yang benar, yang menjanjikan kebahagiaan dunia, di barzah dan di akhirat yang kekal. Yang lain tidak benar. Ini keyakinan yang kena ada pada hati kita. Yang lain tidak benar dan sesat. Saya tak mahu menjadi anak murid ayah pin. Sebab itu ayah pin ni dia hebat. Dia Allah bagi ada sihir dia. Hindu boleh minum mayat kaki dah. Pandang kaki dalam bekas, tuang susu, Tok Sami pun minum. Ini Tok. Jadi kita orang Islam nak kena faham al-Islamu wal haqqu. Islam ialah satu-satunya kebenaran. Wa ma'adahu batilun wa dhalalun. Di lain benda itu ialah batil, kata Dr. Abdul Karim Zaidan dalam Fiqh Dakwah. Jadi kita nak kena rasa macam tu. Syu'ur nak kena ada hati kita.
Bahawa Islam ni adalah kebenaran, yang lain adalah batil. Kerana sikap kita bila kebenaran, dalam kaedah fiqh disebut al-haqqu ahaqqu an yuttaba. Ada kaedah ada. Kebenaran itu berhak diikuti. Al-haqqu makna kebenaran. Ahaqqu lebih berhak. An yuttaba dipatuhi, diikuti. Ini cikgu-cikgu walaupun kita bukan daripada pengajar pelajaran pendidikan Islam, bukan bahasa Arab, tapi ini kita dapat belajar al-haqqu, kebenaran, ahaqqu an yuttaba. Kemudian kalau Islam ni Allah Ta'ala sebut Allahu yaqulul haqqa, Allah berkata benar. Wa madza ba'dal haqqi illa dhalal. Apa lagi selain daripada kebenaran ini melainkan ialah kesesatan. Jadi sebab itu kita nak kena duduk dalam Islam ni daripada akidah dia, ibadat dia, umum dan khusus, semua ditunjuk ke mana, akhlak dia, macam mana dia berakhlak dia, tapi mana dia bawa akhlak Islam, mana dia ada tamayus menurut perkataan. Sepatutnya umat Islam dia pergi ke mana dia ada tamayus dengan orang lain. Tapi malam zaman dulu lah, zaman Lauki, dua orang bukan Islam, dua orang Islam, dia sama dengan orang bukan Islam. Dia tak ambil kau semayang, tak semayang, benda yang diharam oleh Allah pun dia tak kau. Berjaya penjajah. Adakan sistem pendidikan, semayang tidak perlu. Sebab kita datang ke sekolah untuk belajar, bukan untuk ibadat. Jadi dia kecilkan skop ibadat itu, diminimaskan. Kecil saja, akhirnya tinggal semayang. Semayang pun di surau. Ibadat ialah di surau, di pejabat-pejabat agama, di masjid. Bukan di sekolah. Sekolah ialah institusi pendidikan. Tempat belajar bukan tempat ibadat. Sedangkan belajar adalah ibadah dan jihad untuk membangun diri, membangun keluarga, membangun masyarakat, membangun umat yang dikasihi, kemudian seterusnya membangun negara yang kita kasihi. Sebab itu tersebut orang tua-tua dulu sebut hubbul watan minal iman. Kasihkan tanah air adalah daripada iman. Kita kena kasih tanah air kita, kita bukan Nabi dah. Inilah kita yang nak wariskan kepada zuriat kita, kepada anak-anak buah kita, anak-anak murid yang diserahkan. Inilah tempat kita, dan mereka menjadi orang beriman betul kita, untuk turut bersaing dengan orang bukan beriman, rakyat Malaysia juga, berbilang bangsa, keturunan etnik apa semua. Kerana untuk memahami. Jadi untuk usaha-usaha untuk memahami, mendapatkan kembali kepahaman yang sebenarnya juga berkurangan. Ada lah. Kemudian contoh-contoh pun tak ada. Zaman Nabi dia duduk selungguh. Satu kumpulan hardcore di Mekah dulu. Dia kata 40 orang dapat dilihat. Cakap dia, makan dia, bergaul dia. Kemudian mereka hijrah ke Madinah. Duduk orang-orang yang soleh-soleh ni satu tempat. Di bawah naungan kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Tuba lis-sabiqina ila dhillillah. Berbahagia betul lah orang yang berlomba-lomba untuk duduk di bawah naungan Allah dan maka datang ke Madinah. Dan Nabi rangsang orang yang baru masuk Islam supaya hijrah ke Madinah bersama-sama dengan Mus'ab ibn Umar dan bersama Ummi Maktum radhiyallahu anhumah. Jadi ini di antara sebab besar mengapa sekolah tak ulang balik supaya lekat di kepala kita Bank Inawaman. Melekat di kepala kita, sekolah kita ini bukan sekolah biasa. Walaupun negara Malaysia tidak disebut sebagai negara sekular, tapi apa yang berjalan sekular. Tidak disebut sebagai negara Islam. Bukan negara Islam. Perlembagaannya dalam perlembagaan Malaysia ialah agama Islamnya. Agama Islam ialah agama persekutuan. Syukur kalau tak ada yang tu kita susah. Nak bang pun tak boleh. Ini di antara sebab mengapa sekolah kita dibuka. Rendah dan menengah sehingga sekolah tinggi. Iaitu sekolah dakwah dan tarbiyah. Saya ulang balik. Supaya kita masa buntung, kita menjadi guru sini dan berusaha ke arah yang sama. Halat tuju, matlamat yang sama. Tapi kalau sebahagian saya halat tuju, matlamat yang jelas. Sebahagian yang tak jelas, dia tak boleh berjalan juga.
Sebab kerja-kerja secara individu dia tak boleh. Nabi SAW bil jamaah nak lakukan bekerja secara berorganisasi. Jadi sebab itu semua kena ada kepahaman yang sama. Bahawa hasrat yang besar ini dengan rahmat Allah akan dapat kita capai. Dan akan dapat kita lihat sebelum kita mati. Tapi kalau tanya Ana dapat melihat cikgu-cikgu kaki tangan semua. Ana naik kereta api itu Ana sebut. Tengok Ana duduk sembahyang atas kursi, habis tu dia pemain ustaz di hadapan ada bilik solat. Terima kasih antum siapa dia. Kami mengaji kat ustaz dulu. Memang Ana tak kenal lah. Tingkatan 1, tingkatan 3 mana nak kenal. Ana tengah nak lintas jalan kat UK, kat London. London. Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah, ada juga orang kenal. Saya pelajar materi Ustaz. Dia buat apa? Sambung belajar Ustaz. Ijazah kedua. Masya Allah, bahagia. Ustaz sampai pergi ambil jauh sikit tempat nak cikgu Abdul. Duduk lapangan Toba nak tunggu flight nak sampai. Assalamualaikum Ustaz Adi. Waalaikumsalam. Jadi bahagia. Ini bahagia. Bahagia kita Masya Allah. Ana pergi Sudan, baru turun ke Toba. Dengar suara tu dia Ustaz Adi mai. Masya Allah. Bahagia. Bahagia. Ini habuan dunia yang kita nampak lah Masya Allah. Ini antara sebab mengapa sekolah kita dibuka. Jadi supaya kita bergerak halat tuju matlamat yang jelas. Kita tahu bahawa kerja kita sini pertama ibadat, walaupun kita mencari rezeki untuk nak menyambung hidup kita, penerusan hidup dan dapat pun tak sama apa. Tapi betul kita dapat duduk di sini. Jelas matlamat hidup. Jelas tentang peranan sumbangan kita. Min aina ji'na, daripada mana kita datang. Daripada mana kita datang. Min aina ji'na, jelas daripada mana kita datang. Where are we derived from? Daripada mana kita main? Untuk utama cikgu-cikgu daripada yang baru mari kat sekolah. Sekolah kita. Where are we derived from? Daripada mana kita main? Semua kita datang daripada Allah. Apa misi? What is our mission? Limadha ji'na? Pasal apa kita main ke dunia? Tak ada lain ialah tujuannya untuk mengabdikan diri kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. I have not created jinn and man for any other purpose except they should worship me. Yang tu matlamat kita. Tidak kujadikan jin dan manusia kecuali untuk to worship me, untuk mengabdikan menyembah aku, atau mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jelas bahawa kita main ni bukan sekadar ibadah. Pertama, ibadah dah, kemudian tambah lagi jihad. Ini sebaya halat tuju kita jelas. Kita main tak rugi masa. Kita mari kadang-kadang kerja banyak di sekolah. Kemudian income kita, habuan yang diberi untuk berubah nasi saja. Anda tahu sebab anak-anak terlibat dengan sekolah kita. 2 orang dulu di materi, 2 orang. Di materi seorang, di tip seorang. Anda tahu. Tapi ni sekolah kita, matlamat nak betul. Dan anak daripada muda sama-sama dulu. Tak dalam ajak mengajak sini. Jadi halat tuju nak kena betul. Kemudian lepas ni, where are we proceed to? Wa ila ainal masir. Di mana kita nak proceed lepas ni? Semua, panjang mana pun umur kita akan sakit, kemudian berakhir dengan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup akan mati, kita nak pergi ke mana lepas ni? Semua kita nak balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kita jelas halat tuju kita. Jelas matlamat kita. Kita tahu peranan dan sumbangan kita. Peranan kita besar. Jadi sebab itu bila kita balik, tadi tak ada tanzim. Sebab itu sini kita ada halakat. Setiap guru nak kena pasti dia ada halakat. Tarbiyah bukan segala-galanya. Tapi kalau tak ada tarbiyah, tak jadi. Akhlak tak berubah. Akhlak kita, perangai kita tak berubah. Dakwah pada asalnya ialah untuk merubah masyarakat yang Nabi buat. Tapi Nabi tidak dakwah saja, Nabi didik, Nabi asuh, Nabi bentuk. Jadi dengan tarbiyah pula dapat melahirkan kepimpinan. Kita harap anak-anak kita yang lahir daripada sekolah kita, yang lepas daripada sekolah kita, mereka faham benda ni, kemudian mereka boleh membawa dakwah ini ke masyarakat, ke dalam masyarakat di mana mereka berada.
Jadi kerana besarnya cita-cita dan harapan untuk mengembalikan balik din Allah ke dalam masyarakat dan umat, inilah kita bersama dalam sekolah. Kerana itu kita perlu faham tentang misi-visi kita untuk melahirkan pelajar yang faham din Allah Islam ini, menghayati di peringkat awalnya. Aman, dia faham tentang fikrah Islam. Dan yang perkara-perkara yang wajib dan perkara-perkara yang wajib dilaksanakan melalui bimbingan kita, serta bacaan-bacaan dalam solat. Nah, walaupun guru dia bukan guru pendidikan Islam, tapi sekali-sekala untuk set induksi, boleh tanya, beri perenggakan kat dia, so baca Fatihah 2-3 ayat, cikgu nak dengar. Baca ayat Quran sepatah dua, cikgu nak dengar. Walaupun kita we are not teaching Islamic study, kita boleh tanya mereka pun senang. Sebab kerja tarbiyah ni ialah kita yang semua dalam sekolah ni, kita lah yang nak didik mereka. Jadi yang perkara-perkara wajib dapat dilaksanakan dengan baik dengan bimbingan latihan yang kita latih mereka di masa yang sama. Ada lagi satu, kita membawa syakhsiyah maknawiyah Islamiyah. Kita bawa syakhsiyah Islam. Syakhsiyah maknawiyah Islamiyah. Saya Abdul Hadi, awak jangan kacau saya. Saya Ustaz Hadi ikut suka saya, tak boleh. Saya Ustaz Abdul Hadi kena bawa apa yang dia ajar, agama Allah, din Allah. Di mana dia pergi, dia lekat dengan Islam, dia tak boleh lekang. Dia tak boleh lekang. Jadi, apa sebab kita sebut akhlak ni apa benda? Sifat-sifat terpuji yang menjadi darah daging dalam kehidupan seorang mukmin. Akhlak ni. Menjadi darah daging dalam hidup dia. Kerana lahir daripada iman dia kepada Allah. Lahir daripada iman dia kepada Allah. Dia beriman, dia berusaha untuk melahirkan akhlak yang baik. Yang Allah Ta'ala suruh dia buat. Yang Allah Ta'ala larang dia tinggal. Yang Allah Ta'ala tak suka walaupun tidak haram. Yang besar-besar dia usaha untuk tinggalkan. Yang sunat bukan wajib, dia buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Tapi kalau benar itu boleh menjadi contoh yang baik, dia usaha untuk lakukan. Jadi dia bawa akhlak ini dalam kehidupan. Jadi kita nak kena bawa, sebab itu kita guru bukan saja di sekolah, kita tutup orang, kita mahu beban. Kita pinat pasal malam, kita pakai baju tangan pendek misal. Tak ada lah berlaku, tapi contoh zaman dulu lah. Kita duk tengok lah, pakai main masa-masa tentu, tapi bila pinat tengok, tangan sekat. Tangan, baju tangan sekat, baju tak. Tangan banyak, baju tangan pendek. Jadi itu contoh. Dan membawa tunjuk ajar Islam ni, membawa syakhsiah maknawiyah ni mana saja kita pergi. Mana Ustaz nak sudah begini, masa kita dah lewat dah. Jadi ini kita berada di medan yang cukup besar, mulia. Mengajar, mendidik anak-anak untuk masa depan. Din Allah yang menanti. Yang mengajar, mendidik. Di masa yang sama membimbing, memperlihatkan fikrah dan syakhsiah yang jelas. Cuma Ustaz ambil lebih sikit masa 2-3 minit tambah ini hadis sikit untuk kita rasa tentang sediakan bi'ah untuk anak-anak. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari Ali ibni Abi Talib radhiyallahu anhu katanya, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Baqiyah al-Gharqad. Satu masa kita kami bersama-sama junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kubur Baqiyah al-Gharqad. Fi janazatin, membawa jenazah. Jadi ada kubur ni, bawa pergi nak kumi jenazah di kubur. Di mana? Di Baqiyah. Faqala ma minkum min ahadin, setiap seorang kamu illa waqad kutiba maq'aduhu minal jannah. Ma minkum, mana-mana seorang, min ahadin, mana-mana seorang daripada kamu, illa waqad kutiba maq'aduhu minal jannah. Telah ditulis, telah ditetapkan ada satu kursi, mana satu tempat duduk di dalam syurga. Dia ada rumah dalam syurga. Allah sediakan. Sebab tu hari mula Ustaz Mukadimah tadi, setiap umati Nabi sebut, kullu umati tadkhulul jannah yaumal qiyamah illa man abah. Jadi telah ditulis, telah disediakan tempat tinggal dia, tempat duduk dia di dalam syurga. Wa maq'aduhu minan nar, dan juga tempat tinggal dia di neraka.
Jadi kita disediakan rumah kita di syurga ada, tempat duduk kita di neraka ada. Faqalu ya Rasulullah afala nattaqil. Sahabat kata, ya wahai Rasulullah, tak boleh ke kita berserah, bertawakal. Dah kita tahu dah, kita ada sedia ada rumah, ada syurga neraka. Dah tahu dah kita ahli neraka ke ahli syurga. Kita tak ada buat kerja, kita berserah ya. Afala nattaqil. Faqala ya'malu. Jadi kita tak payah bekerja, kita bertawakal, kita dah tahu dah kita buat macam mana pun. Kalau ahli neraka. Buat jahat macam mana kalau ahli syurga dia. Dia Nabi perbetulkan. Nah, tasawur ini supaya jelas. Bukan saja untuk mereka tapi untuk kita. Nabi kata i'malu, bekerjalah kamu. Berusahalah kamu. Fakullun muyassirun lima khuliqa lahu. Setiap orang dipermudahkan bagi dia. Fakullun, setiap orang muyassirun, dipermudahkan lima khuliqa lahu, apa yang telah disediakan untuk dia. Setiap orang Nabi sebut dipermudahkan kepada apa yang telah disediakan untuk dia. Jadi kita main sekolah, kita sedia bi'ah yang soleh, good environment, special environment untuk budak-budak kecil kita sediakan. Guru yang baik. Kecil-kecil anak ingat makcik rumah dulu. Hari-hari ada seluar, ada kain budak bawa balik. Apa dia ni? Budak-budak kencing dia kata. Ganti seluar baru. Ganti seluar yang basuh, ganti kain basuh. Mana kena tengah satu ni kita lah mak ayah dia di sekolah. Pahala cukup besar. Jadi Nabi sebut setiap orang disediakan, dimudahkan. Apa yang dia boleh, duduk dalam tu dia boleh jadi apa. Jadi kalau kita sedia bi'ah yang baik, environment, good environment tadi, bi'ah soleh. Anak-anak akan membesar dengan bi'ah soleh. Dan hadis ni bukan saja untuk kita guru di rumah. Mak ayah kena sedia bi'ah soleh di rumah. Solahnya, wuduknya, makannya, pakaiannya, mulut lidahnya. Bi'ah soleh. Qurannya. Membantu dia. Kullun muyassirun lima khuliqa lahu. Seorang itu dipermudahkan bagi dia. Suasana mana dia disediakan. Sebab itu Nabi sedia bi'ah soleh di Madinah supaya rakyat hidup. Hidup sebagai seorang beriman. Benar-benar yang diharam oleh Allah dipinggirkan. Tapi dalam masyarakat, nilai masyarakat hari ini, kalau pekan banat itu sunyi, kita majukan kita. Nak buat maju mana, kita buat kelab malam. Buat banat baru pun ada kelab malam. Ada tempat judi. Tak boleh kita. Jadi, kullun muyassirun lima khuliqa lahu. Cikgu-cikgu apa yang tu pun cukup. Kullun setiap orang. Muyassirun dipermudahkan bagi dia. Lima khuliqa lahu. Apa yang disediakan untuk dia. Jadi kita sedia sekolah ialah bi'ah soleh. Gurunya, programnya, keadaannya, tempat belajarnya, sikapnya, pangainya, akhlaknya. Semua sekali cikgu-cikgu. Tapi ni anak kata bukan saya untuk cikgu. Semua kita. Termasuk anak sopa juga lah. Termasuk anak sopa juga. Kemudian Nabi baca kepada mereka surah Al-Lail. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Siapa-siapa yang suka memberi dan bertakwa, membenarkan kebenaran, beriman kepada Allah, Allah akan mudahkan dia kepada kebaikan. Wa amma man bakhila wastaghna. Tapi bagi siapa pula yang bakhil, pedekut, tak percaya tentang kebaikan, wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Allah mudahkan dia nak buat baik, nak buat jahat. Sebab itu ada orang untuk kegiatan-kegiatan yang tak apa elok ni, dia boleh bagi duit banyak. Tapi kalau minta sumbangan bala-bala baik ni payah sikit. Boleh lah tapi sikit. Ni ada dua. Sebab itu disediakan. Fa amma man a'ta, maka siapa yang memberi, wattaqa, dia bertakwa kepada Allah. Wa saddaqa bil husna, dia membenarkan apa sahaja kebaikan yang Nabi sampaikan kepada kita daripada Allah. Allah permudahkan dia untuk melakukan kebaikan. Jadi kita sediakan bi'ah yang baik, yang memudahkan budak-budak untuk melakukan kebaikan. Jadi anak sudah sekali itu ambil masa. Cikgu-cikgu minta maaf. Ambil masa sikit. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mudah-mudahan gambaran ini kenapa sekolah kita ni yang kita susah payah nak mari. Kemudian walaupun mak bapaknya kadang-kadang bukan ada pun matlamat ni tapi senang nak tebak kerja. Tak apa. Memang kat kita tolong bantu. Kita tolong bantu untuk melahirkan anak-anak yang beriman dan tidak hilang pahala sampai kita mati.
Kita ajak apa dia boleh berbahasa Inggeris, kita ngajak dia dapat pahala. Kita ajak dia senaman, PE. Dia boleh exercise dengan baik, dia dapat pahala. Kita dapat pahala. Yang kita ajak dia, saya belajar kat Cerun, masa saya rejah 2, bagus. Dia ingat kat kita. Jadi alhamdulillah, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira pada Al-Fadhil Mudir Ustaz Abdul Hadi bin Osman di atas bacaan ayat Al-Quran, tilawah dan juga